Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada barisan panel kita serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Terima kasih kerana sudi meluangkan waktu untuk mengikuti forum kita pada malam ini. Kita bersiaran secara langsung dari PWTC Putrajaya dan juga melalui media sosial kita seperti Facebook dan Instagram. Jadi penonton yang di rumah bolehlah mengikuti kita pada malam ini. Topik perbincangan kita pada malam ini adalah topik yang menjadi perbincangan hangat pada masyarakat pada masa kini, iaitu ajaran sesat. Ajaran sesat dalam penggunaan bahasa Melayu ialah suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Profesor Dr. Abdul Fattah Harun Ibrahim mendefinisikan ajaran sesat sebagai ajaran dan amalan yang bertentangan dengan Islam. Dalam satu kata lain, Profesor Dr. Abdul Fattah menghubungkan ajaran sesat dengan tasawuf tarekat. Ini adalah kerana masyarakat Islam dewasa ini meletakkan tasawuf tarekat itu sebagai bukan pada tempatnya yang sebenar. Itu adalah definisi ajaran sesat mengikut bahasa dan istilah. Untuk kita mengetahui lebih lanjut sebelum saya bertanyakan lebih lanjut kepada para panel kita, marilah kita berkenalan dulu dengan panel kita, iaitu panel kita yang pertama, Ustaz Muhammad Arif bin Ramli, seorang penceramah bebas yang agak terkenal. Saya baru tahu yang Ustaz sebenarnya baru bersiaran pada kali ini kerana disebabkan COVID. Betul ke Ustaz? Betul lah tu. Apa khabar Ustaz? Baik ke tu? Khabar baik lah Fik. Sama je. Tak apa. Ya, panel kita yang kedua, Dr. Badrusyah bin Muhammad Asri. Beliau bekerja di bahagian penyelidikan agama Islam Malaysia. Wah, hebat doktor ya. Itulah. Saya rendah diri. Oh, seorang yang sangat rendah diri ya doktor kita ni. Dan panel kita yang terakhir, Ustaz Haskil Haikal. Beliau bekerja sebagai guru agama Islam di SPBI Gopeng dan berkelulusan sarjana Usuluddin di Universiti Malaya. Apa khabar Ustaz? Ya, betul baik. Ustaz, susah tak sarjana Usuluddin ni Ustaz? Alhamdulillah saya dapat tamatkan sarjana yang saya ambil ni pada umur 27 tahun. Wow. Ustaz bujang lagi ke? Masih bujang. Sekarang mengajar di sekolah menengah Bahasa Penuh Gopeng. Hebat je Ustaz kita ni. Kita sudah tahu mengenai definisi ajaran sesat. Kita perlu rasa ramai masyarakat nak tahu dari mana datangnya ajaran sesat di Malaysia ni. Boleh Ustaz Arif terangkan? Ya, saya. Boleh Ustaz terangkan dari mana datangnya ajaran sesat di Malaysia? Okey, boleh ya. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada moderator kita pada malam ini. So, tajuk kita adalah ajaran sesat. Dan apa yang kita perlu tahu tentang ajaran sesat ini, ia telah dikesan bergerak di Malaysia sebelum tahun 1950-an lagi. Kebanyakan ajaran sesat bergerak secara senyap-senyap ataupun tanpa disedari, yang menyebabkan ia sukar dikesan dan dipantras oleh pihak berkuasa agama dengan lebih awal. Ajaran sesat ini juga dipercayai telah dibawa masuk oleh penganut-penganut dari negara asal mereka ataupun rakyat tempatan yang kembali kepada Malaysia setelah belajar atau menetap di luar negara. Munculnya ajaran sesat di negara ini telah disebabkan oleh beberapa faktor. Antaranya disebabkan wujud golongan musuh Islam yang ingin meruntuhkan ajaran Islam dengan mengubah, menyeleweng dan merosakkan ajaran Islam. Musuh-musuh Islam tidak akan duduk diam dan mereka sentiasa berusaha menghapuskan Islam. Namun Allah Subhanahu Wa Taala telah sentiasa menjaga agama yang diredainya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna
yutfi'una rumahi bi'afwahihim wallahu matimmu nurihi walau karihal kafirun. Maksudnya, mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah iaitu agama Islam dengan mulut mereka. Sedangkan Allah tetap menyempurnakan cahayanya sekalipun orang-orang kafir tidak suka. Surah As-Saf ayat ke-61. Selain itu, kita perlu tahu juga ajaran sesat wujud disebabkan adanya individu-individu yang mempunyai kepentingan diri seperti untuk mendapatkan kedudukan, pengaruh, pangkat, harta dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Arif atas penerangan yang diberikan. Seterusnya, sebenarnya jenis-jenis ajaran sesat ni ada banyak kan? Jadi, Dr. Badisha, boleh tak Dr. Badisha berikan sebar sedikit mengenai jenis-jenis ajaran sesat yang terdapat di Malaysia? Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada moderator kita Nur Alisha. Okey, mengenai ajaran sesat ni merupakan satu yang lazim dikatakan di Malaysia sekarang ni. Kerana ajaran sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam. Sedangkan hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dengan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta bertentangan dengan ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Ajaran sesat mula bertapak sejak awal kedatangan agama Islam di semenanjung Malaysia pada abad ke-15 yang bergerak secara senyap. Ajaran sesat yang paling lama di Malaysia ialah ajaran Taslim yang dibawa oleh Haji Ahmad Matahari pada sekitar tahun 1870-an di Kampung Seronok, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Ajaran ini terkenal apabila dikecohkan tentang mengenai menunaikan haji dan umrah dengan hanya pergi ke Kampung Seronok ini dan menunaikan haji di sana. Bagi kita umat Islam, menunaikan haji dan umrah perlulah pergi menunaikan di Mekah dan Madinah. Ajaran ini telah berkembang ke negeri-negeri lain seperti Kedah, Perak dan Negeri Sembilan. Ajaran ini juga dikenali dengan tasawuf batiniah iaitu kebatinan. Pada masa kini di tahun-tahun 2000 hinggalah sekarang masih juga terdapat ajaran-ajaran sesat yang disebarkan dan diamalkan. Pada tahun 2007, ajaran sesat Kerajaan Langit yang sekarang ini menjadi begitu terkenal di media sosial dan dijadikan sebagai bahan ketawa. Ajaran ini yang dipimpin oleh Arifin bin Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ayah Pin. Sedikit sejarah mengenai ajaran ini, yang mana ajaran ini bertapak di Terengganu dan telah terbongkar dan pengikut-pengikutnya telah dihadapkan ke mahkamah. Ayah Pin pula menyifatkan dirinya sebagai Tuhan segala agama. Manakala pengikut-pengikutnya pula menganggap Ayah Pin sebagai Tuhan yang menerima wahyu dari langit dan segala yang dibuat adalah berasaskan wahyu tersebut. Walaupun Ayah Pin ni telah meninggal dunia, tapi ajaran dia masih lagi diperkatakan dan pengikut-pengikutnya juga telah ditangkap. Tapi mengapa ajaran ini masih menjadi bualan mulut masyarakat sekarang? Ajaran ini juga dijadikan sebagai satu bahan ketawa yang mana dianggap sebagai bahan mainan, bahan untuk kita dianggap sebagai satu jenaka. Sedangkan ini adalah ajaran yang dibawa untuk menyesatkan umat Islam. Yang mana sekarang ini kita boleh lihat WhatsApp, Instagram, Facebook yang viral pasal Ayah Pin ni. Di Malaysia juga terdapat ajaran-ajaran lain yang mana terdapat banyak ajaran sesat yang telah dikenal pasti. Dan di antara ajaran sesat yang diwartakan di Malaysia adalah seperti rampai, wali suci, kalimat sakti dan banyak lagi.
Banyak. Memang sangat banyak. Ada hampir 40 ajaran sesat di Malaysia. Itu sahaja pengenalan mengenai jenis-jenis ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Wallahualam. Banyak sungguh ya ajaran sesat di Malaysia. Hampir 40. Tapi yang agak terkenal adalah ajaran Ayah Pin, Taslim dan juga Bahai dan sebagainya. Okey, Ustaz Haskil. Dapatkah Ustaz terangkan mengenai kesan ajaran sesat terhadap masyarakat, institusi kekeluargaan dan juga negara? Boleh. Terima kasih Tuan Pengerusi yang dihormati Tuan Panel sekalian dan tetamu yang hadir untuk meriahkan majlis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah diberitahu sedikit banyak tentang sejarah ajaran sesat di Malaysia yang telah diberitahu oleh Dr. Badri Shah sebentar tadi. Sekarang saya mahu menerangkan kesan-kesan ajaran sesat di Malaysia terhadap individu, masyarakat dan negara. Yang pertama, kesan terhadap individu. Akidah seseorang akan rosak. Hal ini kerana orang Muslim yang mempercayai atau beramal dengan ajaran sesat boleh merosakkan akidah. Mereka wajib bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam kerana Islam mengajar kita supaya tauhid kepada Allah yang satu. Seterusnya, masa akan banyak terbuang dengan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran sesat ini. Seperti memuja dan melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat. Bidang seseorang itu juga akan tertutup seperti katak di bawah tempurung kerana pemikiran mereka sering dikongkong oleh pemimpin yang mendakwa mendapat wahyu. Seperti mana yang diterangkan oleh Dr. Badri Shah sebentar tadi, Ayah Pin, iaitu yang memegang kerajaan langit. Dia akan merosakkan pemikiran pengikutnya untuk menyembah kepadanya. Seterusnya, tindakan dan kelakuan mereka menjadi tidak rasional dan fanatik. Oleh itu, kehidupan mereka akan tidak stabil. Pelibatan dengan ajaran sesat membawa kepada penghabisan, pengabaian tanggungjawab sebagai pelajar, suami isteri, ibu bapa dan lain-lain. Ini adalah salah satu sebab kenapa kesan terhadap individu ini sangat bahaya. Seterusnya saya akan masuk kepada kesan yang kedua, iaitu kesan terhadap masyarakat. Kesan terhadap masyarakat ni bukan menumpu kepada satu masyarakat sahaja. Ia menumpu kepada institusi kekeluargaan, institusi jiran tetangga dan lain-lain. Okey, saya akan teruskan. Keruntuhan institusi kekeluargaan. Keretakan boleh berlaku di kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat disebabkan perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Contohnya, apabila mereka hendak berjemaah tapi salah seorangnya tidak mahu menyertai kerana mereka mempunyai perbezaan pendapat dan perbezaan mazhab. Oleh itu, ini akan menyebabkan perpecahan silaturahim antara keluarga dan akan menimbulkan pergaduhan sesama mereka. Perpaduan antara kekeluargaan ini juga akan tergugat. Seterusnya, sikap fanatik menganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka menyebabkan mereka tidak menghormati masyarakat sekeliling. Kita boleh ambil contoh apabila kita di rumah, mereka yang menganut ajaran sesat ini tidak menghormati orang lain. So, contohnya, mereka membakar colok di dalam rumah. Itu akan menyebabkan ahli keluarga akan rasa terganggu dan menyebabkan mereka ini rasa tidak selamat. Hal ini akan menjejaskan perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Seterusnya, kesan fanatik terhadap ajaran sesat ini akan melakukannya keganasan. Kepatuhan membuta-tuli kepada pemimpin ajaran sesat memudahkan pengikutnya dipergunakan untuk melakukan keganasan. Seperti yang kita tahu, ada beberapa kes yang menyebabkan ajaran sesat ini mengamalkan sikap ekstremis, iaitu dengan mencederakan diri sendiri atau mencederakan orang lain, seperti di belah-belah Iraq dan Syria dan Iran, iaitu Syiah, mazhab Syiah. Ya. Jadi kita akan teruskan kesan yang ketiga, iaitu kesan terhadap negara.
Kesan terhadap negara ini akan menjejaskan banyak faktor. Salah satunya adalah negara kita akan mundur dari segi ekonomi dan juga kita punya nama akan tercemar. Pelibatan dalam ajaran sesat menjadikan diri seseorang tidak proaktif dan membuang masa. Kerana itu akan menjejaskan prestasi ekonomi negara yang bergantung kepada sumbangan dan produktiviti individu. Contohnya apabila negara kita terlalu terkenal dengan ajaran sesat yang diamalkan, nama negara kita akan kotor di mata dunia dan mereka menganggap Malaysia ini adalah salah satu negara yang teruk. Seterusnya, negara tidak akan stabil. Hal ini kerana pelibatan dalam ajaran sesat akan mengancam perpaduan dan keharmonian masyarakat. Oleh itu, pemimpin-pemimpin dan pihak berkuasa perlu membantaras dengan cepat ajaran sesat ini. Ini juga boleh menggugat kestabilan politik dan ekonomi negara. Akibatnya, negara terpaksa menghabiskan banyak masa dan perbelanjaan untuk mengekalkan kestabilan negara. Ini akan menyebabkan perugian banyak kos terhadap kerajaan untuk mengokong kesan ajaran sesat ini. Itu saja yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang diberikan. Kesan yang diberikan adalah amat buruk ya terhadap institusi kekeluargaan, masyarakat dan negara. Jadi sebelum saya melanjutkan izinkan saya untuk memberikan serba sedikit mengenai faktor tersebarnya ajaran sesat. Yang pertama ialah kelemahan penguatkuasaan yang berkaitan ajaran sesat di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah seperti proses penguatkuasaan tidaklah terlalu bersifat rasmi dan terikat dengan peraturan pentadbiran dan prosedur jabatan. Tenaga penguatkuasaan yang tidak cukup mengakibatkan jentera pentadbiran dan penguatkuasaan tidak berjalan dengan berkesan di samping mempertingkatkan kebolehan, profesionalisme dan kualiti pegawai penguatkuasaan pada tahap kurang memuaskan. Seterusnya, peruntukan undang-undang yang telah digubal tidak dikuatkuasakan dengan sepenuhnya. Sedangkan akta dan peruntukan yang sedia ada memadai untuk menghapuskan permasalahan ajaran sesat. Antara peruntukan undang-undang sivil dan lainnya di mana berkaitan dengan perkara seperti 149, Perlembagaan Persekutuan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA, Perkara 11, Perlembagaan Persekutuan Penal Kod dan Akta Hasutan 1948 sepatutnya menjadi rujukan dalam kes ajaran sesat. Dan yang terakhir, media massa sama ada media elektronik, media cetak dan teknologi maklumat tidak dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai medium dakwah Islam yang berkesan dalam usaha pemantapan akidah Islam di samping tugas mendedahkan ajaran-ajaran tersebut. Seperti yang kita sedia maklum, media massa pada zaman kini lebih banyak memberitahu tentang aktiviti hiburan, drama-drama dan kurang aktiviti dakwah yang dilayarkan di kaca televisyen. Jadi itu tidak dapat menjadi satu medium untuk memberitahu kepada masyarakat Malaysia mengenai ajaran sesat. Ustaz Arif, setahu saya, orang yang mengikuti ajaran sesat ini mempunyai prinsip mereka yang tersendiri. Boleh Ustaz terangkan kepada kami apa itu prinsip ajaran orang yang mengikuti ajaran sesat? Ya, terima kasih kepada moderator kita. Doktrin ataupun prinsip atau kepercayaan yang dianggap benar dan satu-satunya dapat diterima sebagai kepercayaan seterusnya pengamalan. Doktrin ajaran sesat atau kepercayaan mereka meliputi mengingkari rukun iman dan rukun Islam, meyakini atau mengikuti akidah yang bercanggah dengan syarak, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran, mengingkari kandungan atau kebenaran Al-Quran, melakukan pentafsiran Al-Quran tanpa kaedah yang betul,
mengingkari kedudukan hadis Nabi SAW sebagai sumber ajaran Islam, merendahkan para Nabi dan Rasul, mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, mengubah asas-asas ibadah yang telah ditetapkan syarak, serta mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil syariah. Kita dapat lihat antara sebab utama pegangan utama ahli-ahli ajaran Islam, ajaran sesat ini adalah mereka ingin mencemari kesucian Islam. Antara bentuk pencemaran terhadap kesucian Islam adalah dakwaan bahawa semua agama adalah sama atau mendakwa penyatuan semua agama termasuk Islam ke dalam satu agama baharu. Contohnya, ajaran pluralisme agama yang mendakwa tiada satu pun agama tunggal dan eksklusif yang boleh disifatkan sebagai agama yang benar atau setidak-tidaknya terdapat kebenaran dan nilai yang benar dalam setiap agama. Inilah dakwaan sesat dan menyesatkan. Sesungguhnya, hanya Islam merupakan agama yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinna." Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatmu kepada kamu. Dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat ke-5. Kita tahu Islam adalah cara hidup yang lengkap, meliputi segala urusan kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang telah lengkap dengan pengurusan Nabi dan Rasulnya yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW. Justru sebarang dakwaan sama ada wujudnya kitab lain selain Al-Quran, Nabi baharu sama ada Nabi yang bersifat universal ataupun setempat seperti Rasul Melayu, syariat baru atau tafsiran baru terhadap syariat yang telah termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunnah, pastinya ia merupakan ajaran yang menyeleweng dan sesat. Dalam persoalan agama atau ajaran baharu ini, wujud dakwaan bahawa semua agama adalah sama. Sama menurut mereka adalah sama dari sudut tujuan membawa manusia kepada mengenal, menyembah dan mengabdikan diri kepada Tuhan yang satu. Sebagaimana dakwaan fahaman pluralisme. Secara kasarnya, dakwaan ini bagaikan benar kerana manusia memang memerlukan kepercayaan, pengamalan dan pengabdian. Namun, adakah aspek kepercayaan, pengamalan dan pengabdian kepada Tuhan dalam Islam sama dengan agama-agama lain? Tidak sama sekali. Rukun Islam, iman dan ihsan yang wujud dalam agama Islam adalah jelas dan amat berbeza dengan agama-agama lain. Inilah aspek yang membezakan Islam dengan agama-agama lain. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina 'indallahi al-Islam." Sesungguhnya agama yang benar dan diredai di sisi Allah ialah Islam. Surah Ali Imran ayat ketiga. Sesungguhnya pada hari ini, cabaran akidah ataupun kepercayaan yang menyeleweng daripada Islam bukan lagi datang pada agama-agama Majusi, Hindu, Buddha atau Kristian. Ini datang dengan identiti yang lebih mengelirukan seperti sekularisme, liberalisme dan pluralisme. So kita kena lebih waspada terhadap ajaran-ajaran sesat yang berlaku di negara kita sekarang ini. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam. Terima kasih. Alicia buka mic. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang diberikan. Sebenarnya kita ada menerima beberapa persoalan daripada penonton. Okey, soalan yang pertama ialah apakah langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya menemui sesuatu web, blog atau Facebook atau ruang media sosial yang lain yang menghina Islam atau mengandungi perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Boleh Dr. Barisha terangkan? Boleh. Soalan ini memang lazim ditanyakan kepada saya sendiri sebab saya semasa di Jabatan Pendidikan memang selalu mendapat soalan-soalan seperti ini. Sebab memang jadi kebiasaan dan kelaziman bagi masyarakat untuk menanyakan apakah langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya menemui blog atau web di ruang media sosial yang menghina Islam. Okay, jawapan saya mudah je. Jawapan dia memang straight to the point.
sekiranya terdapat ruangan di mana-mana media sosial, dengar betul-betul, yang memaparkan atau mengandungi kandungan yang menghina Islam atau bertentangan dengan Islam, boleh membuat aduan kepada unit tapisan media bahagian penyelidikan JAHID untuk dibuat kajian dan semakan awal. Jadi sekiranya didapati kandungan tersebut menghina Islam dan bertentangan dengan Islam, kes tersebut akan diangkat ke bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Syariah JAHID bagi mencadangkan enakmen-enakmen yang bersesuaian dengan bidang kuasa negeri untuk diangkat ke peringkat yang seterusnya, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi tujuan sekata. Itu saja yang perlu dilakukan sekiranya menemui web atau blog di media sosial yang menghina Islam. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Jadi masyarakat yang penonton-penonton sekalian, jika anda menjumpai apa-apa yang info yang bertentangan dengan Islam, silalah membuat aduan di talian yang sebetulnya. Soalan yang seterusnya ialah Ustaz Haskil, adakah Ustaz bersetuju bahawa ajaran sesat akan merosakkan perpaduan ummah? Terima kasih Tuan Janet. Pada pendapat saya mengatakan saya bersetuju dengan statement tersebut. Di mana statement itu adalah ajaran sesat akan merosakkan perpaduan ummah. Hal ini kerana kumpulan yang membawa dan menyebarkan ajaran sesat akan merosakkan akidah seseorang. Jika akidah yang suci menjadi tercemar dan bercampur bau dengan najis ajaran sesat ini, ia secara automatik akan menghakis ketulinan agama yang diperagakan oleh agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah Nabi. Hal ini dapat membahayakan agama Islam kerana kebanyakan ajaran sesat di Malaysia ini kebanyakannya terpeson daripada ajaran agama Islam. Jadi masyarakat sekeliling akan memandang serong agama Islam ini bahawa sebuah agama yang ekstremis yang berbahaya kepada dunia. Selain itu, terdapat juga kesan terhadap masyarakat, iaitu runtuhnya institusi kekeluargaan, keretakan yang boleh berlaku dalam keluarga dan masyarakat yang menganut ajaran sesat ini kerana perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Kesan kedua, perpaduan umat tergugat apabila sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka, menyebabkan mereka ini tidak menghormati masyarakat sekeliling. Manakala kesan yang ketiga ialah berlaku keganasan. Kepatuhan membuta tuli kepada pemimpin ajaran sesat memudahkan pengikutnya dipergunakan untuk melakukan keganasan. Ini juga dapat menjejaskan perpaduan dan kehormatan hidup dalam masyarakat. Jadi masyarakat sekeliling akan merasa tidak selamat kerana adanya berlakunya penganutan ajaran sesat ini. Itu saja yang saya dapat berikan jawapan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Saya harap persoalan itu terjawablah oleh daripada penonton yang bertanya tu. Jadi adakah salah satu pada pendengar kita dapat memberikan kesimpulan mengenai ajaran sesat ini? Ya, saya akan memberikan kesimpulan secara ringkas mengenai ajaran sesat ini. Okey. Pertumbuhan serta perkembangan ilmu atau amalan sesat di dalam masyarakat Islam di negara ini bukan sahaja boleh menyebabkan akidah umat Islam menyeleweng dari tuntutan Allah, bahkan ianya juga adalah sebahagian dari unsur-unsur yang membawa kepada perpecahan di kalangan umat Islam. Akan timbul dalam masyarakat Islam beberapa kumpulan yang mengamalkan beberapa motif yang hampir sama. Motif yang mana kumpulan yang mengamalkan beberapa jenis ilmu yang berbeza dari segi nama tetapi mempunyai motif yang hampir sama. Masing-masing kumpulan akan berusaha mencari pengikut seberapa banyak yang mungkin. Implikasi dari keadaan seumpama ini akan membawa kepada lenyapnya perasaan persaudaraan sesama Islam yang sangat-sangat dititik beratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang dibayangkan oleh Rasulullah bahawa di suatu masa kelak umatnya akan berpecah belah kepada 73 puak. Sabda Rasulullah SAW artinya akan berpecah umatku kepada 73 puak
kesemuanya di dalam neraka kecuali satu sahaja, iaitu puak yang mengikut sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku. Umat Islam benar-benar beriman dengan Allah. Haruslah memahami bahawa sesungguhnya tidak ada ilmu kebal dalam Islam kerana Rasulullah telah menyatakan bahawa mukmin yang kuat ialah mukmin yang mempunyai kekuatan iman yang lahir dari peningkatan ketakwaan kepada Allah. Bukti bahawa tidak ada kebatilan dalam Islam ialah Rasulullah sendiri telah cedera parah dalam peperangan Uhud. Jika ada kekebalan dalam Islam, sudah tentu Rasulullah dan para sahabat tidak akan cedera dalam peperangan. Oleh itu, untuk mengatasi dan membasmi segala ajaran atau amalan sesat yang terdapat di dalam masyarakat Islam, maka setiap umat Islam haruslah bertanggungjawab serta mengkaji sesuatu ajaran atau amalan itu secara terperinci dengan berlandaskan kepada ajaran Islam yang maha suci sebelum menyertai sesuatu ajaran, supaya dengan ini keimanan serta keyakinan umat Islam terhadap kebesaran kekuasaan Allah tetap terpelihara dan juga dapat mengelakkan umat-umat Islam di negara ini atau di Malaysia ini daripada terpedaya dan terperangkap dengan golongan-golongan yang mencari pengaruh di sebalik takbir Islam. Sekian, itu saja kesimpulan yang dapat saya dapat saya buat. Wallahualam. Terima kasih Doktor. Alhamdulillah, banyak juga info yang dapat kita ketahui mengenai ajaran sesat ini. Jadi saya harap penonton di rumah dan penonton yang berada di sini dapat bersama-sama untuk mengelakkan ajaran sesat ini daripada berleluasa. Jadi kita sudah sampai ke penghujung acara. Marilah kita sudahkan forum kita ini dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Dan terima kasih juga kepada para panel kita kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kita pada malam ini. Sama-sama.